Ancaman yang seterusnya ialah ancaman yang dihadapi dalam proses pengagihan gaji. Okey. Jadi untuk proses pengagihan gaji ni, ancaman yang timbul ialah kecurian ataupun penipuan dalam pengagihan cek. Okey, mungkin orang cek tersebut cek dicuri ataupun ada penipuan pada pengagihan cek. Jadi antara ancaman antara kawalan yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi ancaman di dalam pengagihan gaji ni, antara ni ialah restriction of physical access to blank payroll checks and check signature machine. Kita memastikan bahawa cek kosong disimpan dengan baik lah. Maknanya orang tak boleh dapat, mungkin disimpan dalam peti besi, dan cek signature machine pun, mesin tanda tangan cek pun disimpan dengan baik, tidak mudah diakses. Kerana kalau ada orang boleh curi cek yang kosong dan dia boleh juga forge, dia meniru tanda tangan, maka berlakulah kecurian tunai kan melalui cek. Seterusnya, restriction of access to the EFT system. Kalaulah pembayaran gaji itu dibuat secara elektronik, maka kita perlu mengawal pula akses kepada sistem pembayaran gaji tersebut, EFT system, Electronic Funds Transfer System. Seterusnya, pre-numbering and periodically accounting for all payroll checks and review of all EFT direct deposit transaction. Kita kena, kalau payroll check tu kita ada pranombor supaya kita boleh melihat sekiranya ada kehilangan dan sebagainya lah. Okay. Dan kita review of all EFT direct deposit transaction. Maksudnya kita perlu semak setiap transfer yang kita buat. Seterusnya, require proper supporting documentation for all paychecks. Semua pembayaran gaji perlu ada dokumentasi sokongan dia. Okey, jadi semua, maknanya supaya kita boleh lihat bahawa semua pembayaran gaji justified lah. Okey. Seterusnya, kita gunakan separate checking account for payroll maintain as an imprest fund. Jadi kita macam saya di awal-awal tadi saya sebut bahawa di bank kita sediakan kita buka satu akaun khas untuk gaji, akaun gaji. Satu, kita ada current account, akaun semasa di bank. Kemudian kita ada payroll account di bank juga. Dan payroll account ni dia adalah imprest fund. Imprest fund berfungsi seperti petty cash, iaitu dia ada fix, dia amount baki dia adalah baki yang tetap. Jadi asalnya checking account ni nilai baki dia ialah sifar. Bila kita hendak bayar gaji untuk bulan tersebut, katakan gaji yang kita nak bayar adalah 200,000, maka kita akan pindahkan 200,000 daripada current account ke payroll account. Dan apabila pekerja mengemukakan cek gaji mereka masing-masing, maka akan ditolak daripada akaun gaji tersebut sikit demi sikit, sehinggalah akhirnya akan tinggal sifar balik. Jadi kita tentukan 200 sebab dalam pengiraan kita memang bulan tersebut jumlah gaji pekerja yang perlu dibayar adalah 200,000, maka kita sediakan 200,000. Jadi kalau ada katakan orang membuat penipuan cek, ada staff yang membuat penipuan cek, dia ubah suai cek dan sebagainya, maka akhirnya bila nak potong cek yang dikemukakan itu hendak dipotong daripada akaun gaji, maka kita akan tengok bahawa akhirnya balance tak jadi sifar, yang dia jadi lebih ataupun dia nak jadi negatif, jadi overdraft. Jadi dengan tu, kalau berlakunya kalau dia balance dia tu tak jadi sifar, kita akan siasatlah kenapa tak jadi sifar. Adakah kerana ada orang yang tak mengemukakan cek pada bank lagi, ataupun kerana ada perubahan pada amount cek. Jadi kalau ada perubahan, kita boleh siasatlah, mungkin ada penipuan di situ. Seterusnya ialah kita membuat pengasingan tugas, iaitu orang yang membuat pembayaran adalah berbeza daripada accounts payable department.
orang yang mengagihkan cek dipisahkan daripada orang yang mengambil pekerja. Okey, jadi antara contohnya, kenapa kita perlu pisahkan antara orang yang mengagihkan cek dengan orang yang mengambil ataupun hiring or firing pekerja, orang yang mengambil pekerja ataupun memberhentikan pekerja. Kalau pengagihan cek dibuat oleh orang yang sama dengan yang mengambil pekerja, mungkin mereka akan mengambil pekerja olok-olok. Mereka membuat rekod seolah-olah ada pengambilan pekerja, pekerja yang tidak wujud. Kemudian mereka sendiri yang akan mengagihkan cek, jadi mereka sendiri akan ambil cek tersebut. Okey. Jadi kalau dipisahkan, maka mereka tak bolehlah nak buat penipuan ni. Seterusnya, independent reconciliation of the payroll checking account. Ada orang yang membuat penyesuaian antara payroll checking account dengan amount yang patut dibayarlah untuk gaji. Seterusnya, restriction of access to payroll master database. Okey, jadi kita laksanakan, kita hadkan akses kepada data induk kita. The verification of identity of all employees receiving paycheck. Apabila kita mengagihkan cek secara fizikal, bila pekerja datang untuk ambil cek, maka kita lihat dia punya identiti lah. Kita tengok kat IC dia untuk kita verify orang yang ambil cek ni orang yang benar-benar yang sepatutnya ambil cek ni. Kemudian redepositing unclaimed paychecks and investigating cost. Kalau pada akhir bulan masih ada beberapa cek gaji yang tidak diambil oleh pekerja, maka kita deposit semula cek tersebut dan kita siasat kenapa pekerja tak ambil cek gaji dia. Mungkin dia tak ambil sebab mungkin dia cuti sakit, jadi dia tak dapat datang kerja. Ataupun mungkin sebenarnya pekerja ni dah berhenti pun daripada kerja. Jadi mengapa walaupun pekerja ni telah berhenti kerja, tetapi mengapa cek gaji dia masih dikeluarkan? Jadi kita akan siasat